Okay. So hari ni today kita akan masuk kepada amali. So before saya start amali tu, so saya just nak remind you lah. Okay, kalau kita tengok RPS ni, okay, so kita akan macam biasalah kita ada dua rotate kan. Satu kita akan buat pre dengan post lab. Satu kita akan buat eksperimen. Sama macam last sem. So kita ada 6 eksperimen. Sampai 6 eksperimen lah. So week ke-13 ni kita akan buat post dan eksperimen 6 dan briefing practical test. So kalau ikutkan ni kita ada practical test 3 minggu. Okay, ini akan berlaku when kita berjumpa face to face lah. So kalau ada face to face, maksudnya you dah boleh masuk kelas apa semua. So 14, 15, 16 kita akan ada practical test secara real. Bukan online lah, macam last sem kita buat online kan. So yang ini real lah. So maksudnya macam yang sepatutnya lah 2 orang conduct satu eksperimen. And then you kena buat lab report lah dalam within 2 hours. So ini berlaku kalau kita berjaya buat face to face lah. Okay, tapi kalau masih tak boleh lah, kalau bulan 4 ni pun masih tak boleh nak jumpa. So kita akan buat macam last semester, iaitu you akan ada dua lah benda yang you kena buat, iaitu MCQ practical experiment. MCQ ni macam yang last semester lah, dia ada soalan objektif. So you tak nama matrik practical and then soalan-soalan tu lah. Okay, and then you kena buat satu lagi adalah lab report. Ini lab report dia bagi. So you kena buat these two dalam within 2 hours macam last semester. Itu berlaku kalau adalah non face to face. Okay, so sekarang ni kita adalah non face to face kan. So you tak boleh nak buat eksperimen. So apa yang berlaku, kita akan buat dua ni lah. Kita akan buat ni sebagai praktis lah untuk kalau terjadinya non face to face practical test. Okay, boleh faham tak tu? Boleh. Okay. Boleh. So nanti tolong buatlah MCQ ni dalam masa ni sekejap je lah 15 soalan, lepas tu buat eksperimen. Okay, so saya nak pergi dulu kepada MCQ ni, iaitu dia punya rubrik. Sekejap je. Saya dah bagi ke dia punya video eksperimen? Belum Lupa tu. So saya forward dekat S2. Okay, ini rubrik dia. Okay, ini adalah rubrik dia punya rubrik untuk MCQ tu lah. Okay, so MCQ ni total question dia adalah 15. So one question equals to 1 mark. So you ada 3 untuk setiap section lah, kita ada 5. So first dia boleh tanya pasal teori. So teori 3 question, they can ask you about objective of the experiment, concept, and they can ask about law lah, suitable law. So maksudnya 3 ni boleh ada dalam lab manual punya, lab manual jawapan dia dekat lab manual teori. Okay, 3 lagi question, they ask you about apparatus. So they ask you about uncertainty for apparatus, they ask you for range of apparatus, they ask you the uses of apparatus, they ask you state the measuring apparatus use. Macam contohnya macam mana nak ukur panjang, so you guna apa, meter rule lah, macam itulah soalan dia. Okay, following procedure they can ask you about appropriate knowledge of the lab manual, lab procedure, truly and carefully follow each step, choose which sequence that need and organize. So dia boleh tanya you macam mana nak susun, dia bagi you nombor 1, 2, 3, 4. Okay, you kena pilih lah 4 dulu ke, 1 dulu ke, 2 dulu ke, susun. Okay, and then data collection, what is manipulate, what is respond, what is constant, and state the suitable graph to be plotted for the experiment. So dia boleh tanyalah salah satu daripada soalan lah, 3 je soalan dia boleh tanya. Okay, the last one, safety, 3 question, they can ask you
physics laboratory safety rule related to the experiment and proper safety precaution. So dia boleh bagi precaution apa yang sesuai untuk eksperimen ni. So this is the 5 topik, bukan topik, subtopik yang boleh dia tanya lah untuk MCQ. So kalau boleh MCQ tu dapatlah markah full 15/15. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay. Seterusnya saya masuk kepada lab manual. Okay. So lab manual dah siap tu nanti, you hantar kan? Okay, you terus pergi masuk eksperimen 1. You tengok view assignment, instruction. Okay, macam biasa, awak kena buatlah lab report. Okay, tajuk hari ni adalah capacitor. Kita nak cari time constant untuk RC dengan capacitance of capacitor. So kalau awak baca tadi teori cakap charging macam ni naik ke atas, discharging turun ke bawah. Okay, so awak akan bermula dekat range. Okay, tapi saya akan bagilah range untuk yang hari ni, saya akan bagi range untuk sensitivity, nanti saya akan bagi untuk telegram. Selalunya you exam start dari sini kan, kalau you ingat balik lah SEM start lepas. Okay, lepas tu data saya akan bagi, sebab data ni you tak buat eksperimen, so dia akan bagilah. Okay, tapi kalau untuk real, kalau real punya, you kena buat so that's why you kena tahu baca current macam mana, time berapa titik puluhan, tu kena tahu. Okay, you akan start dekat sinilah data processing. Maksudnya you kena start daripada plot graph I against T, I prime against T. So ada 2 graph, tapi graph ni dalam satu graph paper. And then you need to determine time T and T prime. And then you kena cari capacitance of 2 capacitor. So you kena cari, ada 2 C you kena cari nanti, C1 dengan C2. Okay, lepas tu you kena buat comparison value C2 dengan actual value, state 2 source of error dengan 2 precaution. And then last sekali, jawab balik objektif lah of the experiment. Okay, yang ni biasa yang you buat lah. Okay, so saya pergi kepada, ni saya lupa bagi awak YouTube. Patutnya saya akan bagi awak YouTube awal-awal. Ni, eksperimen. Okay. And then data satu lagi. Data. Lucu saya. Satu lagi. Okay. So saya dah bagi you data, nanti just tak payah buat apa-apa. Data you tengok je. Maksudnya you start dengan graph terus. Data you tak perlu salin balik lah. Okay, kita tengok sama-sama dia punya eksperimen ni. So eksperimen ni adalah berkaitan dengan kapasitor. So objektif kita adalah untuk saya pause dulu to determine the time constant of RC. R ingat tak? Resistor. C adalah kapasitor. So time constant tu adalah tau lah. So you kena cari nilai tau nanti. Apa tu time constant? Time untuk dia relax. Run dia untuk sampai untuk dia dah constant. And then capacitor of capacitor, so you kena cari nilai C lah, capacitance. Capacitor tu nilai, capacitor tu objek dia. And then untuk RC circuit. So ada 2 benda you kena cari. Satu cari tau, satu cari C. Okay, ini list of apparatus. Okay, so saya tengok ni kita ada DC power supply ni you pernah jumpa. Kita ada switch, kita ada stopwatch, kita ada 100 kilo ohm resistor. Tengok resistor ni saya rasanya pernah jumpa ni resistor. Okay, 2 capacitors, kita ada C1 dengan C2 di mana range dia 470 sampai 1000 ohm farad. Okay, and then kita ada connecting wire.
So kenapa pentingnya awak tahu pasal alat ni, sebab takut nanti minggu 13, minggu 14, 15, 16 you kena buat eksperimen, conduct eksperimen, so you need to familiar lah. Okay, so ingat power supply you pernah jumpa, switch you tak, belum pernah jumpa rasa kot, switch, stopwatch you pernah biasa, resistor, capacitor bentuk macam ni, connecting wire biasalah you pernah jumpa. Okay, prosedur yang pertama lah. So you kena set up macam ni. So pertama you letak kat power supply, guna volt yang dia minta. So dalam kes ni dia minta 4 volt. So you nampak dekat sini ada terminal positif. You guna DC. Ini DC, ini AC. Beza DC is direct current. AC is current ulang alik. So kita guna DC. So positif pergi ke switch. Switch nak pasang dia, make sure you guna satu kat kanan, satu tengah-tengah, ataupun nak guna tengah-tengah atau kiri. Dia mesti dua yang near. Dia tak boleh buat yang sini satu kat belakang, tak boleh sebab dia ada sambungan bridge ni. Okay, and then dia pergi ke direct, pergi ke positif micro emitter. So if you look at my macro emitter, we have negative 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Okay, what's meant by negative 20 here? Negative meaning the direction of current have two direction, the clockwise or anti-clockwise. So we want to have positive. So let's say you get negative, so meaning your position of the wire salah lah. So you tukar je lah. You tukar yang ini pergi negatif atau di positif. So make sure you dapatkan dia positif. Dia mesti mengalir ke positif. Sebab kalau you mengalihkan dia negatif, you only get the maximum is negative 20. Kita nak dapat banyak, kita nak dapat kalau boleh banyak lah. So that's why you kena dia positif. Okay, and then negatif pergi ke resistor. Resistor you don't have to worry because dia tak ada positif dengan negatif terminal. So you boleh letak terbalik pun tak ada masalah. And then patah balik pergi ke negatif. Selalunya bila you nak buat circuit, you always put the outer dulu, buat outer. Macam nak buat rumah lah, nak buat rumah kita buat tiang dulu. Kita buat dua dalam dulu, baru kita buat bilik. Ini bilik. Sebab ini tengah-tengah. So, capacitor ada dua. One is positif, kaki positif panjang. And then we have negative terminal. So, make sure positif dia duduk kat positif lah. Positif, positif. Negatif dia akan duduk dekat negatif terminal. Salah pasang ni akan menyebabkan your capacitor akan meletup lah. Dia akan rosak lah. Dalam capacitor ni ada oil. So, dia akan keluarkan oil lah kalau you salah pasang. Okay, so settle pasang figure 1.3. Okay, this is how they do the experiment. So first you arrange and then switch S is open. So dia tak open now, ni open nama dia. Okay, and then you close. So bila you close, what happen? There are meter reading. So dia pergi dekat 80 something, 82. 82 micro emitter. Okay, so apa yang dia buat, dia off balik. Okay, yang ni yang penting lah. Dia off balik, okay. Cuba you tengok balik, okay. Ni dia off. Okay, dia tu pula. Okay. Dia off tapi dia punya bacaan dekat sini still dekat 80 dan dia akan reduce. Maksudnya kapasitor ni saya anggap dia macam power bank. You charge power bank you rosak, katakanlah dia hanya boleh paling maksimum dia boleh charge adalah 80%. So like this lah, you charge sampai 80% paling maksimum. Okay, lepas tu you switch off plug, you off. Adakah tiba-tiba power bank you tu jadi zero? Takkan dia tak jadi zero kan? So sama juga kes ni, dia tak jadi zero. Dia akan berkurang tapi tak zero. So what we do here, we want to full discharge. Ini saya nak keluarkan semua charge tu. Dari 80 tu saya nak cepat-cepat jadi zero. Sebab kalau saya nak tunggu dia jadi zero, it takes time. So apa yang saya buat, saya letak 2 crocodile clip, saya clip kiri dan kanan. So what happen bila saya letak crocodile clip, yes, dia terus jadi zero. Kita ulang balik Cikgu, reason untuk fully discharge tu apa ya? Okay, reason kita untuk fully discharge, so each time kita repeat the experiment, we get nilai, kita dapat
back to reset lah. Reset balik. So maksudnya tak ada charge yang tersimpan dalam kapasitor. Sebab nanti you kena repeat eksperimen ni. So mula-mula katakanlah you buat. Itu boleh jadi precaution ke? Itu boleh jadi precaution, yes. Itu adalah precaution. Make sure fully discharge the capacitor each time repeat the experiment. Itu jadi you punya precaution lah. Macam power bank lah. Okay, so awak nak awak charge power bank. Okay, eksperimen ni macam ni. Awak nak tengok berapa lama power bank ni boleh digunakan. So katakanlah hari ni awak dah charge 80%. Lepas tu awak guna, awak kira masa. Oh, dalam masa 2 jam power bank ni habis. Lepas tu awak nak repeat balik. Awak nak repeat balik. Berapa lama? Bolehkah awak simpan? Oh cikgu, dalam power bank ni saya ni ada 20%. Tu saya letak lagi nak cukupkan 80%. Tak boleh. Dia mesti kosong. Back to kosong. Itu maksud fully discharge. Alright. Okay, so dia back to kosong. Okay, so yang ini dia charge balik. Okay, dia charge balik. Okay, back to I0 lah. I0 ni panggil maximum current yang dia boleh pergi. Okay, kali ni dia switch off. Dia terus on. Dia punya time. Dia nak tengok berapa lama current diperlukan untuk dia untuk dia back to zero. So kalau awak perasan, mula-mula tadi laju tau. Makin lama, makin slow. Bila sampai satu tahap, lagi slow. Kalau saya ulang balik. Okay. Dia off. So dia makin berkurang. Nak laju tau mula-mula. Laju je. Okay. Lepas tu dia makin slow. Itu maksud time constant. Time constant tu bila dia dekat 0.37 I0. Dia makin slow. Sebenarnya kalau kita buat eksperimen ni ambil masa yang lama lah. Mungkin dalam 5 minit. Jadi awak boring tau duduk tunggu cikgu bila nak sampai kosong ni. Lama. Dia ambil masa 5 minit, 10 minit kadang-kadang. Tengoklah ini okey lagi 5 minit. Nanti eksperimen yang satu lagi ni, apa masalah eksperimen yang ni? You ada 2 kapasitor. Ini lama. Ini mungkin ada yang sampai setengah jam. Depend pada kapasitor yang you guna. Kenapa depend pada kapasitor you guna? Yelah, you ambil kat makmal. Makmal tu tak tahu kapasitor tu tahu bila lah dia pakai. Mungkin kapasitor tu hanya boleh simpan 10 microcoulomb. Mungkin kapasitor kawan you tu boleh simpan. Tadi kan dia ada range kan, 470 hingga 1000. Mungkin kawan you guna 500 microcoulomb. You guna 1000 microcoulomb. Lama lah, lagi besar you punya kapasitor, lagi lama, lagi lambat untuk dia turunkan current tu. Okay, so kita ada C1 and C2. So kalau kita tengok sini, sama je dia punya connector wire, cuma you tambah ni 2 je. C1 kaki dia bertemu, C2 kaki dia bertemu. Sama je, yang lain semua sama, cuba tambah yang dekat sini je. Okay, eksperimen pun repeat macam sama tadilah. Discharge, lepas tu buat balik semula. Itu eksperimen dia. Okay, boleh tak? Boleh tak yang pasal eksperimen tu? Alright, so saya dah bagi ni data. So you ada data ini dengan ni. Okay, tak perlu salin. Tak payah salin. Okay, so apa yang awak buat? Awak start terus dengan graph. Okay, saya tunjuklah. Okay, so awak start terus dengan buat graph. Okay, graph you adalah graph melengkung. Sebab dia ingat balik dia punya teori dia adalah macam ni tadi. Teori dia macam ni. Okay, so you buat title dulu I prime against T prime. Kenapa ada I prime pula cikgu? Ingat tak tadi kita berada berapa eksperimen kita buat? 2. Satu adalah 1 kapasitor. Satu lagi ada 2 kapasitor. So that's why saya akan buat I prime against T prime. So current ni ada 2 I dengan I prime, unit dia microampere. Yang ini time, T dengan T prime, unit dia second. So satu graph ada 2 line.
Okay, you start tadi kalau you baca you punya I0 you start dengan 96. So, you pergi dekat 96, you cari 96, so itu adalah I0 awak. So, itu I0. Okay, lepas tu letak titik-titik nilai yang semua, buat je titik-titik mesti melengkung you punya graf ni. Okay, kalau awak tengok graf ni melengkung, so no centroid, tak ada centroid. Kenapa centroid hanya berlaku kalau dia adalah straight line graph? So kalau awak tengok graf saya tak buat pun centroid. So there are no centroid So tak ada centroid. Okay, dah settle buat garisan ni, Okay, settle yang pertama. Okay, lepas tu apa dia suruh buat? Okay, title kena ada, label axis unit betul kita buat, suitable scale. Ingat tak suitable scale macam mana? Make sure jangan odd number 3 macam 0.333 tak boleh. 0.5 boleh. Point plotted, two baseline and shape. Betul, you ada dua baseline dengan shape. Okay, yang ini extrapolate graph tau and tau prime. Apa tu tau? Tau tadi tu adalah time constant, waktu dia mencapai time relaxation. Maksudnya mula-mula graf awak punya microammeter dia turun laju je. Sampai satu tahap nanti dia akan lambat nak turun. Itu maksud tau. So tau ni orang dah buat eksperimen, dia kata dia berlaku bila 0.37 daripada I0. So tadi I0 awak 96. So darab 0.37 you dapat 35 rasanya. 35 point something. So apa you buat dekat graf ni? So saya ni. Okay, so you pergi dekat 0.371 darab I0. So dapat 35 point something. So pergi kat 35 point something. Garis extrapolate ni, dotted line. So bawa ke bawah. So this is your tau. The first tau. Okay, yang second one pun sama because your I0 is the same. Tarikkan dia. So this is your tau prime. Apa beza tau ni dengan tau prime? This one when you only have use one capacitor. This one when you have two capacitor yang you combine tadi tu. C1 and C2. Okay. Boleh? Boleh tak? Yang dua ni. Yang extrapolate ni. So baru 9 markah. Boleh tak? Boleh. Okay, so kita masuk kepada calculation. So calculation, you nak cari tadi siapa? C. You ada dua benda you kena cari. Tau dah jumpa dah, semua dah jumpa dah melalui graf. So C sekarang you kena cari. So you guna formula tau equals to 290. Mana dapat 290 ni cikgu? Ni dari sini tadi. Ni 290 ni. Dari sini awak tarik dia, oh dapat 290. So tau formula dia adalah sama dengan RC. Mana dapat formula ni? Daripada atas dekat teori. Tau equals to RC. R adalah 100. Mana dapat 100 times 10 power of 3? Tengok dekat apparatus. Okay, ni apparatus awak ni 100 kilo ohm resistor. So kilo darab 10 kuasa 3. So resistor awak dah ada. So masukkan ni, so dapat C1. Kenapa label C1? Sebab dia ada satu kapasitor je tadi. So dapat 2900 microfarad. So yang ini you punya C1. Okay, itu untuk eksperimen pertama. Okay, eksperimen kedua, you ada tau prime. Okay, mana dapat tau prime? 635. So you pergi dekat sini. So ini 635. So itu you punya tau prime. So you pergi dekat tau prime equals to RC effective. Kenapa C effective pula cikgu? Sebab you ada dua kapasitor, C1 and C2. So dapat 635. R you dah ada tadi, R yang sama because we still conduct the same experiment, you just add satu je C2 tadi. Okay, so you dapat C effective 6350 microfarad. Okay. So C effective tu, you adalah C1 plus C2. Apa itu C effective?
C efektif tu adalah C total. Efektif tu adalah C total. Okey. Kenapa dia adalah plus? Okey, kalau awak ingat balik eksperimen awak ni bentuk dia bentuk parallel. Nombor 2 ni. So kalau parallel dia terbalik dengan resistor. Saya hafal resistor sebab kita familiar dengan resistor masa SPM. SPM resistor parallel 1 over R. 1 over R effective equals to 1 over R1 plus 1 over R2. But for capacitor dia terbalik. So 1 over C for parallel, C dia efektif dia adalah tambah. Tambah je. So that's why dia jadi tambah. C effective equals to C1 plus C2. So you already have C effective, you already C1. So you can get C2. So theoretical value untuk C adalah 3000 microfarad. So this one that you will compare lah because ini keluar dekat discussion tadi. Okay, boleh? So ada berapa? You kena cari ada 4. Tau, tau prime, C1, C2. Okay, dah siap tu semua. Masuk kepada discussion. Okay. Discussion A, you kena compare dengan standard value dengan C2. So tulis je. From the experiment, the value of C2 obtained is 3450 microfarad, which is higher than actual. Kalau higher, tulis higher lah. Kalau lower, tulis lower. Okay, lepas tu source of error. Source of error you letak macam biasalah 2 je saya nak, jangan letak banyak-banyak. So you letak parallel error while taking reading of microammeter. So you punya step overcome, your eye should be perpendicular. Systematic error adalah zero error when taking reading of microammeter, boleh. So include, macam kalau awak perasan tadi sebenarnya dekat microammeter tu dia tak pergi ke zero betul. So itu kita panggil dia zero error. Okay, 2 je. Jangan banyak-banyak. 2 je. Okay, precaution. Precaution. Macam tadi Imran kata tadi. Ni ada ni. Make sure the capacitor are fully discharged before starting or repeating the experiment by short circuiting the capacitor. Itu precaution. Dan precaution yang selalu you suka. Bila nampak je soalan pasal wire, tolonglah tulis formula precaution yang ini. Make sure use less or long wire to avoid to reduce energy loss. Avoid using too many wire or long wire to reduce energy loss. Ini memang sentiasa ada kat mana-mana yang menggunakan wire. Okay, last sekali conclusion. Letakkan nilai tau yang awak ada 2 nilai tau awak ada, and then nilai kapasitor yang awak dapat. So itulah sahaja. Okay, boleh? Boleh tak? Imran nak cakap apa? Tak nak kenal Imran nak cakap apa? Bukan nak cakap kau tak nak cakap. Saya off mic tapi dia situ buka. Nasib baik tak cakap apa. Okey, boleh tak? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Jumwe dah balik dah Jumwe? Belum lagi? Ya cikgu. Dah balik dah? Dah balik dah? Cikgu saya dah positif cikgu. Positif pula. Lambatnya kenapa? Lambat sangat kan? Bukan dah lebih 14 hari ke? Dia bukan Tak second swab test baru positif. berapa banyak dah you swab test Jumwe? 2 kali. 2 kali. Oh, yang kedua baru positif lah. Ya cikgu. Tapi you apa? You demam je lah. You demam ke? You ada apa-apa ke? Demam. Demam. Sakit tekak. Itulah Jumwe, you kena minum air
masak banyak-banyak vitamin C Okay. Tanya jom ni. You duduk mana? Sorang-sorang, bilik sorang-sorang. Tak, dalam college, rumah tetamu. Oh, rumah tetamu. Okay. Yang lain semua okey Atif ni apa cerita ni? Diam je Atif ni. Tak ada ke apa ni? Dia pergi mana dah ni? Hai Imran. Saya pun tak jumpa Atif cikgu. Tak mau jumpa kau. Saya ada 2 orang. Banyak budak yang missing saya tak tahu. Siti Hajar tak tahu daripada awal. Tak masuk kelas. Saya pun tak tahulah apa terjadi kat 2 orang ni. Hai. Atif pun itu ada ke tak ada dah. Cik Izzah ni rasanya daripada awal rasa tak ada. Tak muncul-muncul. Okay, tak apalah. Alright, so saya dah ni. So boleh start lah buat multiple choice. Boleh buat start multiple choice. Tak apa, saya tak ada set masa. Tapi sebenarnya tolong buat. Untuk first experiment ni saya tak adalah nak set masa Okay. So boleh buat MCQ ni. Okay, buat. Lepas tu boleh buat eksperimen ni. Supposedly you need to submit these 2 adalah within 2 hours. Tapi saya tak adalah letak masa 2 hours. So you nak hantar esok pun tak apa. Tapi kalau boleh praktis lepas ni buat dalam masa 2 jam lah. Lepas ni saya akan tutup dalam masa 2 jam lah. Sebab benda ni adalah praktis untuk your test nanti. Cikgu lihat report nanti nak hantar daripada table graf yang kira-kira je kan ya? Start daripada graf. Tak perlu tulis balik table tu. Tak perlu buat data tu sebab saya dah bagi. So tak perlulah salin. Buang masa je. So start daripada graf. Graf, discussion, conclusion. Alright. Okay. So saya stop dekat sini. Tapi kalau you ada soalan nak tanya,